Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi untuk tazkirah harian kita. Insya-Allah taala pada pagi ini kita akan lihat kepada surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Surah 23 ayat yang ke-99. Kita tengok berapa peringatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق الله العظيم. Semalam kita kata tentang hidup ni adalah untuk beramal, dan Allah Subhanahu wa taala pada sesi semalam menerangkan, memuji kita tentang orang-orang yang beramal, mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang mendirikan solat, dan juga mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini pula kita akan lihat bagaimana Allah SWT memberi kita gambaran, memberi sedikit gambaran tentang orang-orang yang tidak beramal. Jadi pada satu segi Allah SWT memuji orang yang beramal. Sekarang ini Allah memberi kita gambaran orang yang tidak beramal bila reality. Sekarang ni orang yang tidak beramal ni, mereka seolah-olah hidup dalam khayalan. Mereka sedang tidur. Sebab itu Ali bin Abi Talib kata an-nasu niyam, manusia itu sedang tidur sekarang. Bila dia mati barulah dia terjaga. Dia nak sampai dia mati baru dia sedar. Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita tentang kesudahan golongan yang tidak beramal, terutamanya golongan orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang-orang Islam yang tidak beramal, yang lalai dengan kehidupan dunia ni. Bagaimana keadaan mereka bila datangnya kematian kepada mereka. Allah SWT memberi kita gambaran yang sungguh menginsafkan. Sebenarnya Al-Quran ni dia boleh menyedarkan, dia boleh menghidupkan hati kita, bangkit kita. Terutama sekali sekarang ni zaman atau masa manusia mati begitu saja. Ribuan manusia, setiap hari ribuan manusia mati. Tak pernah terjadi. Atau dulu pernah terjadi, masa kita hidup tak pernah terjadi. Sekarang zaman kita ni baru terjadi, kita nampak depan mata kita. Manusia mati setiap hari, ribuan manusia mati setiap hari. Jadi kematian ini suatu yang menggerunkan, mengerikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hinggalah apabila datang kepada mereka kematian. Salah seorang daripada mereka ni, orang yang tidak beramal, datang kepada salah seorang daripada mereka ni kematian. Perkataan yang pertama sekali keluar daripada mulutnya adalah qala rabbirji'un. Dia berkata, wahai Tuhanku, Rabb, wahai Tuhan,
Irji'uni, pulanglah aku ke mana nak pulang? Kerana bila datang mati je, dia minta dipulangkan, dikembalikan semula. Ke mana? Ke dunia. Untuk apa nak kembali ke dunia? Orang yang hidup dia berpoya-poya, orang yang menghabiskan hidup dia untuk dunia ni, dia nak kembali ke dunia, adakah untuk nak melihat kereta dia, atau harta dia, atau anak pinak dia, atau kaum keluarga dia? Dia nak kembali ke dunia. Reason dia apa sebab dia nak kembali ke dunia? Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, la'alli a'malu salihah. Ini dia. Fima taraktu, supaya aku dapat mengerjakan amal soleh. Itu sebab alasan dia nak kembali ke dunia balik. Dan ini gambaran orang yang menyesal. Orang yang menyesal bila datang kematian saja barulah nak beramal. La'alli, supaya aku dapat a'malus salihan, supaya aku dapat beramal soleh. Fima taraktu, dalam perkara-perkara yang aku tinggalkan. Banyak kewajipan yang aku telah tinggalkan, dia nak make up lah. Dia nak dia nak kembali balik ke dunia ni untuk dia nak beramal soleh. Allahu Akbar. Kita lihat gambaran yang sungguh mengerikan. Mungkin juga kepada kita apabila datang kematian. Biasanya kalau sekarang ni kita bayangkan kematian akan datang pada kita pada malam ni. Paling cepat adalah malam ni. Kalau kematian datang, malaikat maut datang kepada kita, apa agaknya yang akan kita ucapkan? Apa akan kita katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Biasanya orang cakap, aku belum siap lagi ya Allah. Aku belum siap. Tangguhkanlah kematian aku, bagi aku masa lagi. Jadi begitulah tuan-tuan. Kalau itu jawapan dia, kalau kita boleh agak-agakkan, kita boleh agak, itulah jawapan yang kita akan berikan. Bila kematian datang, kita cakap kita belum siap untuk kematian, kita belum siap untuk masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat, kita belum siap. Kalau itulah jangkaan kita, jawapan yang akan kita berikan, kita act sekarang, kita buat apa yang kalau kita jangkakan kita akan jawab kita belum siap, maka kita siap sekarang ni. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau inilah jawapan orang yang tidak beramal, dia cakap la'ali a'malu salihan, moga-moga aku dapat beramal soleh. Kita dah dengar, kita sekarang yang masih hidup lagi, yang belum mati ni, kita dah dengar. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita peringatan. Kamu akan berkata begini, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku dapat beramal soleh. Jadi kita yang masih hidup ni, cepat-cepat kita beramal soleh. Buatlah apa yang kita mampu untuk mempersiapkan diri kita untuk kematian, suatu kematian. Bayangkan kalau orang yang kena COVID-19 ni, dalam masa berapa minggu saja bila dia test positif, mungkin dalam masa sebulan, kurang lebih macam itu, terus bila dia tahu dia positif saja, mungkin dalam masa sebulan atau sebulan dua, nyawanya akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sempat lagi, betapa cepat dia, tak sempat lagi untuk dia nak beramal. Berakhirlah kehidupan dia, tamatlah riwayat kehidupan dia. Jadi ini satu yang mengerikan, yang mengejutkan. Kematian ini bila datang pada seseorang itu, dia datang dengan tiba-tiba. Jangan kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita keluarkan kata-kata, aku belum bersedia, aku belum buat persiapan, aku nak beramal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala tak jawab kepada orang ni. Kata ulama, Allah jawab, kalla. Jawapan dia satu saja, kalla, tidak. Sekali-kali tidak. Itu jawapan dia, kalla. Dan Allah beri penerangan, innaha kalimatun huwa qailuha. Kata-kata yang nak cakap, aku kembalilah aku ke dunia untuk aku, kata-kata orang yang tersepit, orang yang insaf bila tersepit ni. Ini bila pintu taubat semua dah tertutup.
Allah kata itu hanyalah perkataan yang dikatakan, yang dia katakan saja, tak ada nilai perkataan itu. Orang yang insaf bila dalam masa tempoh untuk insaf dah tamat, maksudnya dah diberi dia peluang, umur dia panjang sekali, dah diberi umur yang panjang tapi dia tak insaf. Tapi bila last minute baru dia nak insaf, maka perkataan yang keluar dalam masa tersepit ini tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sifatkan itu perkataan yang diucapkan saja, tak ada nilai, tak ada erti pun. Dan kalau dalam ayat yang lain, kalau dia kembali ke dunia pun, dia akan lakukan apa yang dia lakukan. Dia tak insaf. Macam orang yang orang yang tak insaf bila masuk dalam penjara. Bila dipenjarakan, kalau aku keluar aku tak nak buat dah. Kalau aku dibebaskan, aku insaf lah, bertaubat, aku tak buat. Besok masuk lagi penjara. Sampai bukan 1-2 kali, sampai 10 kali keluar masuk penjara. Setiap kali dalam penjara dia akan bertaubat, dia akan insaf. Tapi bila keluar saja sama juga. Dia akan kembali kepada perbuatan dia yang lama, sehingga akan dimasuk balik lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya orang yang nak insaf bila waktu tersepit, bila waktu pintu taubat dah tertutup ni, perkataan ini tak ada nilai lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh ini adalah satu penghadang. Barzakh ni adalah penghadang antara dia dengan dunia. Dia ada penghalang. Itu alam barzakh, dipanggil alam barzakh. Dia masuk ke alam barzakh, tak boleh kembali balik ke dunia. Ila yaumi yub'atsun, dia akan tinggal di alam barzakh itu, dia akan tetap tinggal di alam barzakh sampailah mereka akan dibangkitkan semula pada hari kiamat, sampai dia hidup semula. Jadi di sinilah suatu gambaran berakhirnya hidup manusia ini. Yang dia kejar-kejar selama ni, dia berakhir dengan kematian, kemudian stop. Dia hadang, dia dimasukkan satu alam, dia keluar daripada alam dunia ni, masuk kepada alam barzakh, alam penantian kita kata, ataupun alam kubur. Banyak nama tentang alam barzakh ni. Maka dia akan tinggal di situ, dia tak dapat kembali dia tidak akan dapat kembali ke dunia, dan akhirat pun belum bermula lagi. Jadi itulah alam penantian. Allahu Akbar. Sungguh menakutkan, yang mana putuslah segala harapan dia untuk kembali ke dunia ini. Dunia ini yang selama ini dia kejar, dia habiskan usia dia, tenaga dia, fikiran dia, harta dia, segala-galanya untuk dunia, berakhir begitu saja. Putus asa dia bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalla, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia lagi. Kamu tidak akan diberi peluang hanya sekali saja. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk hidup sekali saja, dan bila masa tu, bila masa peluang ni akan tertutup, akan tamat peluang ni. Kita semua ada ajal kita, ajal musamma, ajal yang telah ditetapkan ke atas kita. Bila kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sempat kita mempersiapkan diri kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita umur sekarang ni, ada yang umur 60 tahun, 70 tahun masih lagi lalai lagi. Contoh yang amal soleh yang 3, baca Quran. Umur dah 60, 70 tahun lagi tak nak baca Al-Quran. Kalau umur 60, 70 tahun tak nak baca Al-Quran. Ada yang mungkin tak tahu baca Al-Quran, tak nak belajar baca Al-Quran. Bila lagi? Kita nak tanya, bila lagi nak baca Al-Quran? Umur bukan budak-budak. Umur bukan 17 tahun, 18 tahun, tapi umur dah 60 tahun. 60 tahun tak nak beramal, tak nak baca Al-Quran, tak nak jaga dia punya solat, tak nak buat baik, tak nak tolong orang. Bila lagi agaknya dia nak beramal soleh? Itu yang kita ini sebagai peringatan bagi diri kita. Moga-moga kita dapat buat persiapan beramal soleh untuk menghadapi suatu hari yang Allah gambarkan hari ini. Satu hari fa idza nufikha fis sur, dan apabila ditiup sangkakala,
Di sini ulama tafsir kata ada dua pendapat. Satu, tiupan pertama. Tiupan pertama adalah tiupan yang membinasakan alam ini. Tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Jadi yang dua-dua boleh. Kalau yang dimaksudkan tiupan pertama, dan apabila tiupan pertama ditiupkan, fala ansaba bainahum, maka pada hari itu tak bermanfaat lagi. Tak ada lagi pertalian kerabat di antara mereka. Pertalian kekeluargaan putus. Walahum yatasaalun, dan mereka pun tidak bertanya-tanya, tidak bertanya, kerana suasana yang menggemparkan, huru-hara hari bila terjadinya hari kiamat. Tak ada orang nak tanya tentang ahli keluarga dia, tak sempat dia nak tanya. Itu satu pendapat. Kalau lagi satu pendapat, tiupan kedua, bila terjadinya tiupan kedua, manusia semua akan dibangkitkan di padang mahsyar. Manusia akan menuju ke padang mahsyar dan dibangkitkan. Pada waktu itu, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka putuslah segala pertalian kekeluargaan, kerabat, semua putus di antara manusia ni. Tak ada orang nak bertanya bila dia dibangkitkan, mana suami aku, mana anak aku, mana ibu aku, mana bapa aku. Tak ada. Semua nafsi-nafsi. Semua orang takut pada waktu itu tentang diri dia sendiri. Dia tak akan bertanya tentang orang lain. Walaupun di dunia ni orang yang paling dicintai, isteri dia ke, suami dia, anak dia, ibu dia, pada hari akhirat semua nafsi-nafsi. Tak ada seorang pun yang akan nak bertanya tentang ahli keluarganya. Kemudian Allah SWT dengan cepat saja, Allah SWT beri kita gambaran tentang hari kita semua akan dinilai dan ditimbang amalan kita. Faman thaqulat mawazinuh, maka barang sesiapa yang berat timbangan amal baik dia. Jadi ini orang yang beramal, orang yang sempat beramal sebelum kematian dia, maka siapa yang berat timbangan baik dia banyak. Jadi kita sambung, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan baik dia, amal baik dia lebih berat daripada amal buruk dia, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini kena menilai amalan kita, perbuatan kita atau tingkah laku kita menurut penilaian akhirat. Contoh, satu hari kita baca dua muka surat Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah, ada di antara kita yang istiqamah baca 2 hari. Bila datang hari akhirat, pada hari akhirat, 2 muka surat tu rasa macam sikit sangat. Penilaian kita 2 muka, kalau aku tahu aku baca lebih. Kalau dia tahu balasan 2 muka surat saja, 2 muka surat yang dia baca tu, kalau aku tahu inilah balasan dia, aku akan baca 20 muka surat satu hari, 1 juz lah gitu, 20 muka surat. Itu penilaian kita. Sepatutnya penilaian kita mestilah penilaian akhirat, menurut timbangan akhirat. Itu kita nak katakan. Apa saja sekarang kita nak kena letak kacamata akhirat pada mata kita, kacamata spek akhirat. Apa saja yang kita lihat mestilah menurut penilaian atau timbangan akhirat. Bagi kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini rasa macam tidak kurang bernilai lah. Sebab itu kita tak sebut setiap waktu, kita tak sebut. Tapi kalau di akhirat ni, bila tiba di akhirat, barulah kita tahu, ini sebenarnya yang beratkan timbangan kita. Di mana Rasulullah SAW kata 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan nanti. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itulah yang beratkan timbangan. Jadi ini yang manusia lalai, nak beratkan timbangan di akhirat.
Contoh, selepas solat kita baca subhanallah 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 33, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jangan cakap di antara kita aja yang tak baca. Imam di masjid, kadang imam pun tak baca. Dia lepas tu nak baca subhanallah 33 kali pun dia tak cakap. Kenapa? Kerana apa? Ini maaf lah. Kadang kerana dia menilai alah benda ni ringan sangatlah. Dia tidak melihat pada pertimbangan akhirat. Jadi tapi benda yang lain itu dia rasa cakaplah tuan-tuan 45 minit kita habiskan masa untuk Al-Quran itu kita rasa macam kurang bernilai. Tapi kalau 45 minit kita menonton final lah, bukan 45 minit, first half 45 minit, second half 45 minit, 90 minit final Liverpool dengan Manchester punya final. Kita rasa 90 minit itu macam suatu yang paling bernilai. Nanti di akhirat itu 90 minit itu tak ada harga pun. Langsung 45 minit awak baca Quran itu nilai dia besar sangat. Jadi dia harta kita belanja untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun RM1, walaupun berapa sekecil mana pun, sungguh bernilai nanti di akhirat. Yang kita belanjakan sebanyak mungkin untuk renovation rumah, untuk buat rumah sampai 20-30 ribu sampai 100 ribu, tak bernilai langsung di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi inilah tuan-tuan pesanan saya, pesan diri saya dan juga sidang hadirin, supaya kita melihat dunia ini dengan pertimbangan akhirat. Straight lah, lulus jalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di kalangan orang yang berjaya. Faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang berjaya. Muflih ni falah ni mendapat kejayaan setelah bekerja keras. Wa man khaffat mawazinuhum, sebaliknya siapa yang kurang, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, ini orang yang tidak beramal lah. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang yang merugikan diri dia sendiri. Fi jahannam, mereka di dalam neraka Jahannam khalidun, kekal. Sebaliknya orang yang tidak beramal, yang ringan, bila ditimbang tak ada amalan baik yang nak ditimbang, atau ringan sangat. Yang berat ni adalah amalan buruk dia. Tuan-tuan, kita kena melihat amalan ni dalam bahasa Arab nama dia pekerjaan kita lah. Apa yang kita buat seharian, apa yang kita buat ni dari kesolehan dia atau tidak soleh dia, yang soleh atau tidak soleh. Ramai orang bekerja, malahan orang-orang kafir ni dia bekerja lebih keras daripada kita bekerja. Tapi kita nak kata, adakah itu digolongkan dalam amalan soleh atau sebaliknya? Kalau tidak, rugilah kita beramal tapi bekerja. Kadang orang ni bekerja, ini orang yang tidak beramal lah. Pagi dia kerja di office hours lah, contoh dia kerani di syarikat atau bekerja kerajaan, kerani pukul 8 sampai pukul 5. Habis pukul 5 sambung dengan bawa teksi, sambung ambil teksi, bawa lagi sampai pukul 12. Kerja daripada pukul 8 sampai pukul 12. Ini yang tak beramal soleh lah. Solat tinggal, zikir tinggal, Quran tinggal, apa semua semata-mata untuk dia bekerja keras. Kerja keras, amalan pekerjaan dia berat dan keras kita kata, dan banyak dia beramal, tapi rugi, tak mendapat apa-apa keuntungan di akhirat ini kerana tak soleh, kerana amalan dia tak soleh. Kalau dia tinggalkan ibadat solat, mereka yang bekerja tapi tak solat, maka tak diterima pekerjaan dia. Sama juga mereka yang puasa, nanti bulan puasa ada pesen orang dia suka berpuasa suka, tapi solat tak kerjakan solat, diterima tak puasa dia? Tak diterima kerana dia tinggalkan solat.
Solat itu penentu apa saja amalan kita. Hatta seharian kita, kalau seorang itu dia tak solat, dia buat apa saja amalan tak diterima. Tak diterima amalan ni kerana dia meninggalkan solat. Jadi tiga tu penting sangat. Itu baca Quran, mendirikan solat, dan juga zakat atau infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita gambaran. Tuan-tuan kalau ada masa, habiskan sampai ke hujung surah ini. Tapi saya nak bawalah satu yang mengerikan, satu yang mengejutkan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan satu saja. Dalam Quran ni banyak sekali siksaan dia. Ini satu siksaan. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Talfahu wujuhahumun nar. Muka mereka itu dibakar oleh ataupun api neraka itu membakar muka-muka mereka. Bayangkan muka ni tuan-tuan, muka kita ni lembut, muka kita ni kalau kena api apa jadi tu? Macam wax kalau kita dekatkan dengan api kan, dicacat kan, disfigured, dia berubah muka dia. Kata ulama ada yang bawa riwayat dah. Ada yang kata bibir dia terus sampai ke perut dia. Ada yang kata dia punya bibir terus terbuka, jadi nampak gigi dia je. Macam-macam lah. Hodoh sangat lah. Hodoh iaitu cacat, hodoh, cacat. Mata dia terbuka lah, mata dia tertutup, sengit lah. Apa dia? Allahu Akbar. Kita tengok api kalau kena. Kenapa dia sebut api? Orang kalau nak merentasi api ni, first kali dia akan tutup adalah dia akan tutup muka dia kalau nak merentasi api ni. Jadi Allah tahu muka ni yang tempat yang mulia lah, yang dia akan tutup bila nak merentasi api. Itu yang akan menjadi sasaran dia. Jadi api neraka itu akan, dan api neraka dia punya panas kita tahu 70 kali ganda daripada panas api dunia. Terbakar, akan membakar muka mereka, dan tinggallah mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat, hodoh, cacat muka. Bayangkan orang dalam neraka ni semua cacat-cacat muka mereka, badan mereka ni. Ini satu yang gambaran siksaan dalam neraka. Moga-moga pagi hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Ya Allah, yang selamatkanlah kami daripada neraka. Ya Allah, yang selamatkanlah kami, naudzubillah minan nar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kita mohon lindungilah kita daripada azab api neraka, tuan-tuan. Jadi peringatan untuk kita pagi ini, kita cubalah beratkan amalan, apa saja amalan, walaupun berzikir, dalam jangan underestimate amalan yang sekecil mana pun, kerana amalan itulah yang akan beratkan timbangan kita di akhirat kalau kita ikhlas lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil mana berat dan ringan amalan ni bergantung kepada seberapa besar ikhlas dan tidak ikhlas ni kita. Orang ni kalau dia derma RM1 pun tapi dengan 100% ikhlas, maka lebih berat daripada orang yang derma RM1000 tapi kurang ikhlas. Jadi beratnya dan ringan timbangan juga bergantung kepada betapa ikhlasnya kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita orang yang dapat beramal soleh. Moga-moga Allah beratkan timbangan kita pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.